Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Buletin Awani. Kita mulai dengan paparan laporan Indeks Kebebasan Media 2022 yang dikeluarkan Reporters Without Borders sekitar sejam lalu menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-113 dari 180 negara berbanding kedudukan ke-119 pada tahun 2021. Ia menunjukkan kenaikan 6 tangga buat Malaysia. Bersama kita ketika ini untuk membincangkan sejauh mana kebebasan media di Malaysia, Raja Iskandar Faris, Pengarah Komunikasi REFSA atau Research for Social Advancement bersama kita dari Shah Alam pada petang raya ini. Pertama sekali Iskandar, terima kasih kerana bersama kami. Kita mulakan dengan prestasi yang agak baik buat Malaysia, kenaikan 6 tangga. Pada pendapat Iskandar, apa yang menyumbang kepada kedudukan yang lebih baik tahun ini? Terima kasih Cynthia. Jadi untuk laporan Reporters Without Borders yang baru disiarkan atau diterbitkan sejam yang lepas, kita dapat lihat kedudukan Malaysia improve ataupun bertambah baik daripada tahun lepas 119 ke 113. Tetapi kita juga perlu lihat daripada segi skor ataupun markah, kita turun daripada 60.53 ke 51.55. Dan saya rasa ada banyak faktor yang diselami dan diteliti dalam report tersebut, tetapi agak singkat untuk kita kupas pada hari ini kerana baru saja keluar dalam masa sejam. Okey, sekarang kita masih lagi menunggu untuk melihat laporan penuh daripada Reporters Without Borders. Tapi kalau saya ingin memetik laporan sebelumnya, pada tahun 2021, Reporters Without Borders menyatakan antara kritikan yang diterbitkan oleh mereka mengenai Malaysia ialah mereka menyatakan mengenai akta-akta di Malaysia yang didakwa menyekat kebebasan media. Sebagai contoh, saya berikan Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan sudah pastinya pada tahun lepas adanya ordinan darurat untuk menyekat untuk mengekang penularan fake news. Bagaimana Iskandar melihat akta-akta di Malaysia? Adakah sudah wajar dimodernkan mengikut perubahan zaman? Sudah tentunya Cynthia, buat masa hari ini di mana kita sedang melangkah ke arah penambahbaikan terhadap demokrasi kita, kita perlu juga melihat balik akta-akta yang telah ada atau telah dibuat pada zaman lepas oleh kerajaan-kerajaan yang lepas, sama ada masih sesuai untuk hari ini atau tidak, untuk keadaan semasa hari ini atau tidak. Seperti yang Cynthia sudah maklumkan, banyak akta-akta ini yang mungkin memberi lebih banyak kuasa kepada kerajaan untuk menentukan apa fakta ataupun apa yang auta. Kalau kita tengok dari segi landscape internet hari ini, banyak maklumat yang kita boleh katakan sama ada ragu-ragu benar atau tidak, kerana internet telah membuka ruang kepada diskusi ataupun diskurs yang lebih luas daripada apa yang kita tahu mengenai media landscape sebelum ini. Dan saya rasa kalau kita nak mengharamkan sesuatu ataupun regulate something without any discourse, it wouldn't be prudent to do so. Apa saya rasa langkah yang pertama perlu dibuat adalah rundingan antara pemegang taruh atau stakeholder, bermula dengan pengamal media, penggubal undang-undang, badan-badan sivil dan kerajaan semasa untuk melihat semula atau mengkaji balik akta mana yang perlu diperbaharui dan bagaimana langkah yang perlu kita ambil untuk pertama untuk melawan disinformation, tetapi dalam masa yang sama memberi ruang kepada hak-hak rakyat untuk bersuara supaya ia tidak disalahgunakan. Akta yang dikubal itu tidak disalahgunakan untuk menekan suara ataupun kritikan yang sebenarnya legitimate. Ya, Iskandar, hakikatnya kita memang tidak lagi boleh mengongkong kebebasan media kerana sudah hampir semua orang ada akses kepada media sosial, kepada internet. Tetapi baru-baru ini juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia berkata mereka bercadang atau sedang meneliti akta yang sedia ada supaya tindakan dapat diambil kepada kandungan yang menyalahgunakan media sosial ataupun offensive post di media sosial. Walaupun komen tersebut tidak dituju khusus kepada pengamal media, pandangan Iskandar adakah dengan
pengekatan atau tightening of this akta, adakah ia akan memberi ancaman terhadap kebebasan bersuara? Saya berasa bimbang bila kerajaan mengatakan mereka akan mengubah akta yang lebih ketat kerana selalunya kita memahami kerajaan akan cuba untuk menguasai ruang diskusi. Bagi saya, balik kepada poin awal bahawa perlunya ada diskusi pelbagai pihak, pelbagai hala untuk menentukan jalan yang terbaik untuk menuju ke depan. Dan saya rasa Media Council yang dikenalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada administrasi yang lepas itu adalah langkah pertama yang baik, dan saya rasa perlu dituju kepada membesarkan langkah itu dengan membawa rundingan pelbagai pihak. Saya nak juga tekankan di sini bahawa dengan adanya explosion of platforms in the social space ataupun di ruang sosial, tak semestinya itu akan mendemokrasikan diskurs ataupun diskusi, kerana kita pun dapat tahu social media itu ada algoritmnya sendiri, dan algoritma ini adalah opaque ataupun tidak dapat, bukannya transparent, tak tahu bagaimana ia dibina. Dan dengan adanya media ini, media ataupun pengamal media akan mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendidik dan memberi informasi yang lebih tepat kepada khalayak ramai, kerana dengan pendemokrasian dalam segi social media space, maybe ads ataupun investment in platform akan memberi efek kepada siapa yang mendapat maklumat, dan dari segi itu akan wujudnya satu biasness dari segi delivery. So dari segi ini saya rasa dalam masa ataupun zaman di mana social media ini telah menjadi satu yang meluas ataupun diguna ramai, lebih lagi lah tanggungjawab pengamal media itu untuk memberikan satu maklumat yang tepat, informasi yang tepat melalui berita dan platform-platform lain. Ya, Iskandar, mungkin saya juga ingin mengambil satu perspektif yang daripada pihak yang lain, iaitu ada yang mengatakan bahawa perlu ada batasnya dalam kebebasan media. Apa pendapat Iskandar dalam mengukur kebebasan media di negara ini yang mempunyai keunikan dan nilai masyarakat berbeza, terutamanya membabitkan contohnya perkara sensitif seperti isu perkauman dan sebagainya? Bagi saya, batas tu adalah satu yang subjektif, kerana setiap orang ada batas ataupun limit mereka yang tersendiri. Bagi saya, diskusi itu perlu, bagi media sebenarnya nak cakap neutral pun tak boleh lah. Kita tak boleh have a neutral media, because media seharusnya berpihak kepada kebenaran. Kalau satu subjek itu melaporkan satu benda yang tidak benar, adakah kita akan memberikan platform kepada mereka untuk memberi satu siaran yang tidak benar? Contohnya, kalau seseorang itu mengatakan 1 tambah 1 adalah 2 dan ada pihak lain mengatakan 1 tambah 1 adalah 3, adakah kita akan memberikan platform kepada kedua-duanya, kerana kita nak bagi balance of views. Ini juga terpakai kepada isu sama ada the earth is flat ataupun whether vaccine works or not. So this, I think, requires further thinking and deliberation, perbincangan yang lebih mendalam, bagaimana untuk regulate atau kawal selia perbincangan dari segi sektor media dan media sosial, dan bagaimana seorang itu perlu bertanggungjawab terhadap apa-apa isu yang telah disampaikan di platform-platform ini.